Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, saya akan meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bagi tingkatan 3. Okey, baik, kali ini kita akan lihat pula di bawah tajuk bagi pendidikan kesihatan 7.0 iaitu berkenaan dengan keselamatan. Okey, ini adalah antara tajuk yang penting kepada kita untuk kita ambil tahu, kemudian dapatkan maklumat yang secukupnya, okey, untuk kita menempuhi hari-hari yang mendatang. Okey, baik, bagi tajuk hari ini, standard pembelajaran apa yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan cuba melihat kepada maksud dan juga jenis eksploitasi yang berlaku, yang mungkin berlaku kepada kita, ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Kita akan lihat apakah maksudnya, kemudian apakah jenis-jenis eksploitasi yang mungkin berlaku, yang telah berlaku ataupun yang akan berlaku. Okey, baik, kemudian yang kedua, kita nak cuba bincangkan bersama-sama yang berkaitan dengan punca, punca dan juga cara bagaimana untuk seseorang ataupun kita sendiri untuk mengelakkan diri kita daripada berlakunya kejadian eksploitasi, ataupun kita cuba dapatkan maklumat apakah punca-puncanya dan juga cara-cara bagi mengelakkan diri daripada diri kita ataupun rakan-rakan kita dieksploitasi oleh orang lain. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat kepada kesan. Apakah kesan eksploitasi terutamanya kepada 3 bahagian ini, iaitu kepada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga dan juga kesan kepada masyarakat. Itu adalah 3 standard pembelajaran yang akan kita belajar pada minggu ini. Baik, antara jenis-jenis eksploitasi yang mungkin berlaku, yang pernah kita dengar di berita, melalui pembacaan dan sebagainya. Yang pertama, seperti kejadian pedofilia. Yang kedua, kejadian seks cyber. Yang ketiga, pelacuran. Kemudian kahwin paksa, keldai dadah, eksploitasi buruh, eksploitasi perhubungan jaringan sosial, kemudian pemerdagangan manusia dan juga eksploitasi dari segi perniagaan. Itu antara jenis-jenis eksploitasi yang dapat disenaraikan, yang telah berlaku pada masyarakat di sekeliling kita. Baik, kita lihat sedikit pengenalan. Apakah yang dimaksudkan sebagai eksploitasi? Kita ambil maklumat maksud ini daripada Kamus Dewan. Menurut daripada Kamus Dewan, eksploitasi ini sendiri boleh kita definisikan ataupun maksudnya sebagai satu perbuatan mengambil kesempatan dengan tujuan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan secara tidak adil, demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Itu yang dapat dipetik daripada Kamus Dewan, iaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan
dengan tujuan-tujuan tertentu, tujuan yang tidak baik lah, mengambil kesempatan, mempergunakan seseorang dan melakukannya secara tidak adil, dengan satu tujuan untuk mencapai kepentingan ataupun keuntungan kepada diri dia sendiri. Itu maksud dia. Kemudian eksploitasi ini juga boleh diterjemahkan ataupun dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk, dan ia juga merupakan satu kesalahan yang berat dari segi undang-undang. Baik, kemudian eksploitasi ini juga dia boleh berlaku tak kira di mana sahaja, di seluruh pelosok dunia, dan dia tidak terbatas. Dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira dari segi umurnya berapa, kedudukan sosioekonominya bagaimana, miskin, kaya dan sebagainya. Dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Antara jenis-jenis eksploitasi yang dapat kita lihat secara jelas, yang dapat kita dengar secara berleluasa, yang mungkin berlaku, adalah seperti eksploitasi dari segi seksual, kemudian eksploitasi melalui buruh, terutamanya pekerja-pekerja. Buruh ini melibatkan kepada tenaga kerja, yang dikatakan sebagai tenaga kerja daripada kanak-kanak. Kanak-kanak dieksploitasi, dijadikan sebagai pekerja. Kemudian kahwin paksa, iaitu kahwin yang dipaksa tanpa kerelaan kepada individu yang dipaksa tersebut. Kemudian eksploitasi untuk melakukan pelbagai jenis jenayah. Kemudian askar kanak-kanak, iaitu kanak-kanak telah diarahkan, dipaksa untuk menjadi askar. Kemudian eksploitasi dari segi perniagaan, organ, dan pelbagai jenis eksploitasi yang berlaku pada masa kini. Itu adalah sedikit pengenalan asas kepada eksploitasi, jenis-jenis eksploitasi yang ada di sekeliling kita, yang ada dalam masyarakat kita. Baik, kita teruskan. Baik, subtopik yang pertama, kepelbagaian eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan satu masalah global, masalah dunia. Dia tidak terhad untuk berlaku di sesebuah kampung sahaja ataupun di sesebuah negeri sahaja. Dia tidak. Dia boleh berlaku dengan meluas, tak kira umur, bangsa, jantina dan sebagainya. Oleh itu, sebagai seorang warga yang bertanggungjawab, apa yang perlu kita buat? First kali kita perlu ambil tahu tentang isu-isu seperti ini. Mungkin hari ini tidak berlaku kepada kita, masa akan datang kita belum tahu. Mungkin ada individu-individu kenalan kita juga, yang cuba mengeksploitasi kita, dan kita dapat menyedarinya lebih awal. Baik, eksploitasi ini wujud dalam pelbagai bentuk. Antaranya dari segi fizikal, mental, emosi, psikologi, seksual, dan juga dari segi ekonomi. Kita akan lihat dengan lebih terperinci beberapa contoh-contoh eksploitasi yang ada di sekeliling kita, yang wujud, yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang pertama, eksploitasi dari segi seksual. Apa yang berlaku? Eksploitasi jenis ini, dia melibatkan kepada penipuan, kemudian berlaku juga paksaan ataupun pujukan untuk seseorang itu terlibat
dalam sesuatu kelakuan ataupun perlakuan dari segi seksual. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang boleh dikatakan sebagai eksploitasi seksual ini, yang pertama adalah aktiviti pelacuran, kemudian tukang urut, agensi teman, iaitu memberi khidmat untuk teman kepada sesiapa yang membayar dengan sejumlah wang untuk mendapatkan teman, mungkin dalam tempoh beberapa jam, beberapa hari dan sebagainya. Kemudian kejadian kahwin paksa, seks cyber, seks pelancongan, seks dalam talian, kemudian mail order bride dan juga filem lucah. Ini yang termasuk dalam kategori bagi eksploitasi jenis seksual. Kemudian huraian yang lebih jelas yang berkaitan dengan kahwin paksa, iaitu yang berkaitan dengan peranan ibu bapa yang tidak memahami tanggungjawab mereka dengan sepenuhnya, iaitu ibu bapa memaksa anak-anak mereka untuk berkahwin dengan individu-individu yang telah dipilih oleh ibu bapa mereka. Oleh itu kanak-kanak ini mungkin akan diugut dari segi fizikal, seksual ataupun dikenakan berbagai jenis tekanan dari segi emosi dan juga psikologi yang tinggi, supaya dapat mengikut kehendak mereka. Itu yang dikatakan sebagai kahwin paksa. Kemudian kejadian pedofilia. Baik, orang yang dewasa. Kejadian bagi pedofilia ini dia melibatkan orang dewasa yang cuba untuk mengambil kesempatan bagi memenuhi kehendak nafsu seksual ke atas individu-individu yang di bawah umur. Ini lebih bahaya. Sepatutnya orang-orang dewasa dia berperanan melindungi kanak-kanak dan orang yang mempunyai umur yang lebih muda daripadanya. Pedofilia ini juga mungkin berlaku dari segi seksual ataupun fizikal ataupun dari segi secara maya dengan adanya pelbagai perkembangan media sosial yang ada pada hari ini. Oleh itu, semua pihak perlulah berhati-hati dalam melayari internet, menggunakan media-media sosial, memaparkan gambar-gambar, supaya lebih berhati-hati selepas ini. Kemudian dari segi eksploitasi dari segi pekerjaan, eksploitasi buruh. Bagaimana pula? Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, mereka ini dipaksa untuk melakukan sesuatu pekerjaan ataupun mereka ini dipaksa untuk bekerja. Paksaan-paksaan ini mungkin wujud dalam bentuk kekerasan ataupun penderaan serta pelbagai bentuk keganasan lah. Kerana mereka ini masih kecil, masih muda, dan orang dewasa kebiasaannya yang akan melakukan eksploitasi jenis ini. Kemudian kanak-kanak ini juga diminta untuk bekerja dengan tujuan menjelaskan hutang keluarga. Walaupun tujuannya adalah untuk membantu keluarga, tetapi hak kanak-kanak itu sendiri sepatutnya untuk mendapatkan pendidikan yang secukupnya terlebih dahulu sehinggalah pada umur yang dibenarkan untuk masuk ke dalam pasaran kerja. Baik, yang seterusnya eksploitasi untuk melakukan jenayah, contohnya seperti menjadi keldai-keldai dadah, mengemis, meminta sedekah, menyeluk saku, meragut beg, penjualan barangan-barangan tiruan dan sebagainya. Ini juga salah satu bentuk eksploitasi yang berlaku. Kemudian mengupah kanak-kanak sebagai askar.
Okey, seperti yang dapat kita lihat dalam berita, pembacaan kita dalam akhbar, internet dan sebagainya, portal-portal berita. Okey, pihak-pihak tertentu menggunakan kanak-kanak untuk mempertahankan dan cuba menyebarkan ideologi terpesong mereka bagi menyokong kepada perjuangan yang mereka pegang. Okey, tetapi dengan menyalahgunakan kanak-kanak sebagai askar, sebagai pelindung kepada kegiatan yang mereka lakukan. Okey, baik. Itu adalah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan eksploitasi yang berlaku di sekitar kita. Okey, kemudian bagaimana perkara eksploitasi ini boleh berlaku dan juga bagaimana untuk kita elak daripada berlakunya eksploitasi ini. Okey, first kali kita lihat punca kepada eksploitasi ini kita dapat lihat dalam 3 perspektif utama, iaitu dari segi individu, kemudian perhubungan keluarga dan juga hubungan komuniti tempatan dan juga masyarakat. Okey, baik. Dari segi individu, dalam kebanyakan kes individu yang pernah dieksploitasi ini mengalami sesuatu kekurangan. Terutamanya dari segi keupayaan fizikal, intelek ataupun emosi. Orang yang melakukan eksploitasi ini dia dapat mengesan orang yang dieksploitasi ini mempunyai sedikit kekurangan, antaranya dari segi fizikal, intelek ataupun emosi. Golongan ini ditindas kerana datang daripada golongan yang tidak berupaya. Mereka ada kekurangan dan ada orang lain cuba mengambil kesempatan. Contohnya seperti anak yatim yang digunakan sebagai ataupun dieksploitasi untuk mengutip sedekah, mengutip wang di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Kemudian dari segi tahap pendidikan juga memainkan peranan, iaitu seseorang individu juga mungkin mempengaruhi dirinya untuk dieksploitasi kerana tidak mempunyai pengetahuan yang secukupnya, tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi. Mereka tidak tahu hak-hak yang ada pada mereka dan mereka tidak berani untuk menyuarakan perasaan yang ada pada mereka, yang berlaku pada mereka. Oleh itu, cara terbaik bagi mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku adalah mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pendidikan yang secukupnya, supaya individu-individu ini lebih aware, lebih sedar berkenaan dengan hak-hak asasi yang ada pada mereka. Itu dari segi individu. Kemudian dari segi perhubungan keluarga, eksploitasi juga berlaku dalam perhubungan keluarga, terutamanya ahli keluarga yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. Kemudian status ekonomi bagi keluarga-keluarga ini juga adalah rendah. Antaranya penggunaan kepada bahan-bahan yang terlarang, contohnya penggunaan alkohol, arak, dadah dan juga bahan-bahan tembakau. Ini juga mungkin mengakibatkan kanak-kanak akan dieksploitasi. Mereka ini akan dinafikan untuk mendapat pendidikan yang secukupnya. Kerana apa? Kerana kanak-kanak ini akan disuruh ataupun dipaksa untuk membantu dengan apa cara sekalipun untuk mengurangkan beban keluarga. Mereka ni akan dipaksa untuk bekerja, mencari wang, meminta sedekah dan sebagainya. Oleh itu mereka ni tak ada hak lagi untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya. Mereka-mereka ini akan diajar kemahiran-kemahiran asas sahaja,
Okey, kemudian mungkin terpaksa bekerja sebagai buruh kasar untuk seumur hidup mereka nanti, kerana pendidikan yang diterima tidak sepatutnya mereka dapat, tidak cukup untuk mereka. Kemudian cara yang terbaik untuk menghalang daripada berlakunya keadaan ini adalah untuk meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka, iaitu dengan menyediakan peluang pekerjaan dan juga pendidikan. Okey, keyword dia iaitu kita perlu mendapatkan tahap pendidikan yang secukupnya, supaya kita tidak mudah untuk dieksploitasi. Okey, baik. Kemudian dari segi masyarakat, komuniti tempatan dan juga masyarakat, ada setengah daripada komuniti yang berlaku yang ada di dunia. Okey, setengah komuniti tempatan, iaitu amalan mereka, perempuan tidak diberi hak yang sama seperti lelaki, diskriminasi yang berlaku dari segi gender. Okey, baik. Di setengah tempat yang lain pula, kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah hidup untuk keluarga. Kerana apa? Ini juga adalah salah satu bentuk eksploitasi komuniti tempatan, kerana mereka telah mengamalkan budaya ini sejak dari zaman yang lalu lagi. Dia menjadi ikutan sehingga sekarang, dan ini memberi kesan kepada anak-anak ataupun kanak-kanak lelaki. Kemudian masyarakat kurang diberi pendedahan tentang eksploitasi. Maklumat-maklumat yang berkaitan tentang eksploitasi ini kurang didedahkan kepada komuniti masyarakat tempatan. Disebabkan itu kurang sensitiviti masyarakat terhadap eksploitasi ini, menjadikan kes-kes eksploitasi ini tidak dapat dilaporkan, kerana mereka sendiri tidak sedar apa yang mereka lakukan itu merupakan salah. Dia merupakan satu eksploitasi yang dilakukan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, oleh itu sebagai salah satu cara untuk mengelakkan daripada berlakunya keadaan ini adalah melalui kempen-kempen kesedaran dan juga penguatkuasaan daripada pihak-pihak kerajaan perlu dilakukan secukupnya. Di samping menguatkuasakan undang-undang, maklumat, pendidikan dan kempen-kempen kesedaran juga penting, perlu dihebahkan kepada masyarakat supaya semua orang tahu berkenaan dengan hak, kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, eksploitasi dan sebagainya. Okey, yang dikatakan sebagai pedofilia tadi, ini bahaya, kerana pedofilia ini adalah keinginan untuk mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak, iaitu orang dewasa yang cuba mengambil kesempatan kepada kanak-kanak dengan cuba untuk melakukan hubungan seks. Okey, baik. Okey, yang seterusnya, selamatkan aku, keluarga dan masyarakat. Okey, di sini kita dapat lihat perbualan antara dua orang pelajar, iaitu Daniel dan juga Hannah. Okey, mereka sedang berbincang tentang kesan eksploitasi terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat melalui kelas pendidikan kesihatan seperti yang kita jalankan sekarang. Okey, baik, kita lihat sedikit dialog yang ada. Okey, yang pertama sekali Daniel. Okey, bolehkah awak terangkan tentang kesan eksploitasi? Kemudian Hannah, eksploitasi membawa kesan negatif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, Hannah cuba menerangkan kesan-kesan eksploitasi kepada Daniel. Okey, yang pertama, kesan dia yang pertama, perkembangan mental dia akan menjadi lembab. Okey, kemudian ketidakupayaan untuk berfikir secara rasional, iaitu golongan ini akan melihat sesuatu
yang negatif sebagai logik. Contohnya, menganggap berbohong itu adalah bukan sesuatu kelakuan yang salah. Okey, kemudian kesan yang seterusnya, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral seperti gangsterisme. Kemudian kesihatan diri terganggu kerana pengambilan bahan terlarang seperti dadah ataupun alkohol, dan juga institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku penceraian manakala anak-anak pula berhadapan dengan masalah yang lain. Contohnya seperti lari daripada rumah, bunuh diri atau melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Okey, baik, itu adalah kesan-kesan yang dapat kita lihat, okey, daripada berlakunya eksploitasi kepada individu, masyarakat dan secara keseluruhannya. Okey, baik, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, diharapkan semua pelajar dapat mengikutinya dengan baik. Okey, selepas ini tolong jawab soalan-soalan kuis yang telah disediakan dalam Google Classroom. Okey.